sebab dorang risau masalah O-ring tidak berfungsi. Apa tu O-ring? O-ring ini diperbuat daripada getah yang mana dia merupakan komponen yang sangat kritikal untuk seal dua permukaan untuk menghalang gas atau cecair keluar atau masuk dari tempat yang dorang tutup itulah. So, pihak manajemen di Martin Thiokol pun buat undian untuk kapal tu berlepas atau tidak, tapi hanya di kalangan senior manager saja yang undi. Engineer dia tidak suruh undi. Jadi, Vice President of Engineering di Martin Thiokol yang mana dia bertanggungjawab terhadap engineering dan juga management, masa tu dia bingung lah, dia resah. Dan pada masa itulah Senior Vice President di Martin Thiokol cakap, "It is the time for you to take off your engineering hat and put on your management hat." Jadi Vice President of Engineering ni pun dia buat keputusan untuk benarkan penerbangan pada keesokan harinya. Pada masa itu kan, kalau kamu tengok dokumentari daripada memang yang real engineer pada masa itu dorang sangat-sangatlah risau. Dorang memang rasa confirm O-ring tu akan gagal berfungsi. Sebab sebelum tahun ni pun, walaupun penerbangan semua berjaya, tetapi O-ring ni sebenarnya sudah banyak kali buat masalah, yang mana dia terbakar, dia hangus, tetapi nasib baik kapal tu tidak meletuplah di ruang udara, berjaya juga misi itu. Tetapi O-ring ni tidak pernah dites pada suhu yang lebih rendah daripada 53 Fahrenheit. Jadi itu menjadi kerisauan besar untuk engineering di Martin Thiokol pada masa itu. Diorang sangat resah, diorang tidak dapat tidur, dan even ada yang tidak mau sign pun recommendation letter untuk kena kasih fax di NASA yang mana mereka membenarkan kapal itu untuk berlepas. So Vice President of the Solid Rocket Booster di Martin Thiokol pun sign dan kasih fax tu surat untuk di NASA untuk diorang proceed penerbangan pada keesokan harinya. Tibalah 28 Januari jam 5 pagi. Sejuk sangat yang luar biasa, sangat sejuk, sehingga kan launchpad di kapal angkasa tu semua dilitupi ais, dia jadi beku. Dan pada pagi itu juga penerbangan itu ditangguhkan. Sepatutnya dorang berlepas pada 9.38 pagi, tapi kena kasih tangguh lagi pergi jam 11.38 pagi. Jadi pada 28 Januari ini ada seramai lebih kurang 500 penonton yang berada di Kennedy Space Center di Florida pada masa itu. Termasuklah ahli keluarga kepada kru-kru ini, student-student si Krista McAuliffe, semualah orang awam. Even ada yang berhenti di tepi jalan untuk tengok pelancaran kapal angkasa yang sangat bersejarah ini, sebab ini pertama kali dorang hantar orang biasa naik ke angkasa lepas. Even di sekolah-sekolah di Amerika pada masa itu, dorang tengok live kapal tu berlepas, dan even orang-orang di rumah pun tengok di TV live. Jadi kapal tu berlepas, dan pada detik 73 saat disitulah berlakunya bencana yang mana kapal tu terbelah dua. Pada altitude 9 batu atau 14 km, yang mana Solid Rocket Booster ini telah bertukar menjadi bola api, dan dia terus naik ke atas sehingga kan NASA Range Safety Officer dia terpaksa kasih musnah tu kapal, dia destroy melalui remote control sebab dia terus naik pergi atas kan. Dan tu kompartmen yang mana membawa kru-kru dia terjunam di Laut Atlantik. Dan masa itu suasana di Kennedy Space Center bertukar menjadi suasana yang sedih. Dan pada masa inilah di pusat kawalan Mission Control Center Houston, semua kru-kru yang bertugas dalam pusat kawalan itu diminta untuk stay off from the telephone, maintain all the data, dan sesiapa saja yang berada di konsol pada masa itu dilarang untuk mengubah apa-apa, dan semua data adalah dirahsiakan dan tiada sesiapa yang boleh meninggalkan bilik itu, even pitandas pun tidak boleh, dan no one should be talking to the media. Pada masa itu, diorang tidak boleh cakap apa-apa lagi punca dia sebab masih belum diketahui. Dan even kru yang berada di bilik kawalan tu pun diorang sangat sedih, diorang terkejut, tergamam sebab ini adalah misi pertama yang gagal
Pada 2 Februari 1986, Investigation Board of STS-51L yang menyiasat punca kejadian ini telah mengeluarkan satu data fotografi yang mana ada unusual plum yang keluar daripada solid rocket booster di sebelah kanan, tapi puncanya masih belum diketahui lah pada masa itu. Dan semua kru Challenger STS-51L ini disahkan semua telah terkorban. Presiden Amerika juga pada masa itu telah menubuhkan satu Presidential Commission ataupun Suruhanjaya Presiden untuk menyiasat dengan lebih lanjut punca kemalangan ini berlaku. Dan keputusannya adalah O-ring telah gagal berfungsi. Macam mana O-ring tu boleh gagal berfungsi? Dalam solid rocket booster ni, Martin Thiokol telah buat 4 segmen yang mana dalam dia berisi serbuk aluminium yang bertindak sebagai bahan api ataupun fuel dan juga ammonium perchlorate yang bertindak sebagai oxidizer. Oxidizer ni diperlukan oleh bahan api untuk membakar. 4 segmen ini dipanggil sebagai fuel segmen dan fuel segmen ini kena pasang secara menegak sesama dorang lah. Dan di antara fuel segmen ini kena pasang itu O-ring untuk mengelakkan benda yang ada dalam fuel segmen yang saya sebutkan tadi tu daripada keluar. Disebabkan O-ring ni tidak pernah kena tes di suhu yang sejuk di bawah 53 Fahrenheit. Jadi, pada hari itu, getah O-ring ni menjadi stiff atau dia jadi keras, membuatkan dia less flexible dan gagal untuk seal cantuman fuel segmen itu dan menyebabkan leaking. Dan flame yang keluar daripada fuel segmen ini, dia menghala ke arah external tank yang mana external tank ni dia berisi liquid hydrogen dengan oksigen. Dan reaction kedua-dua benda ini menyebabkan external tank itu untuk pecah, explode. Dan kapal angkasa itu terbelah kepada dua, menyebabkan orbiter ataupun kru kompartmen itu jatuh menjunam ke Atlantic Ocean. Selain daripada itu, sikap daripada pihak NASA juga disalahkan kerana dorang terlalu mendesak tanpa mementingkan keselamatan kru dorang yang dorang menghantar pergi space tu. Dorang terlalu mengejar target dorang lah, yang mana dorang jadualkan dalam setahun banyak penerbangan yang dorang sudah rancang dan dorang tidak boleh lari daripada rancangan dorang ini. Sebenarnya dorang pun didesak oleh pihak politik lah sebab dorang menjadi negara yang paling banyak menghantar orang ke angkasa lepas. Dan pada masa itu juga, pengarah Marshall Space Flight Center iaitu William Lucas mengumumkan untuk bersarah. Dan lelaki yang paling dikritik adalah Larry Malloy pada masa itu sebab dia adalah manager untuk solid rocket booster itu dari pihak NASA dan dia telah dikritik dengan sangat teruk dan dia juga dikatakan telah pindah daripada NASA dan akan meninggalkan NASA. Sebenarnya cerita ini, kalau engineering student ada satu subjek engineering ethics, cerita ni ada dalam introduction untuk subjek tu, yang mana dia macam melibatkan behavior ataupun ethics yang kita mesti ada sebagai seorang engineer. Sepatutnya engineer-engineer yang ada pada masa itu dorang boleh menghalang pelancaran untuk space shuttle itu, tapi disebabkan oleh pihak manajemen yang tidak mengambil kira keselamatan mengakibatkan nyawa orang lain terancam, malahan terkorban. Dan disebabkan pihak ini, NASA telah menghentikan penerbangan selama 2 tahun dan getah O-ring ini telah direka bentuk semula dan disiasat apa punca kejadiannya dan mengambil masa 2 tahun untuk siap. Dan lepas dari rekaya bentuk semula itu, tidak pernah lagi ada bencana yang berlaku yang melibatkan O-ring. Dan selepas nahas ini berlaku, pada tahun 1988 barulah NASA kembali menghantar orang ke space. Tapi lepas bencana Challenger ni, ada satu lagi tragedi buruk yang telah mengorbankan nyawa kru juga, yang mana pada tahun 2003, sebenarnya kapal angkasa tu sudah berjaya pergi angkasa pun. Dorang mau mendarat sudah di bumi, tapi disebabkan ada masalah, jadi dia, I'm not sure dia meletup ke apa, tapi dia mengorbankan nyawa semua kru tu lah. Kalau kamu mendengar cerita pasal itu lagi, kamu boleh komen di bawah, okay? Supaya next saya boleh cerita pasal itu. So itulah dia cerita kisah sebenar yang berlaku pada Challenger disaster, yang mana merupakan menjadi mimpi buruk, tragedi hitam yang pernah berlaku di NASA pada masa itu. Dan kalau kamu berminat mau tengok dia punya footage, dia punya dokumentari, ada banyak di YouTube. Di Netflix pun ada siri dia, Challenger The Last Flight. Kamu boleh tengok kalau kamu minat, ada 4 episod. Dan mana kalau kamu tengok, saya rasa memang akan
menitiskan air mata lah, sebab apa-apa sejak kematian yang melibatkan macam kapal ni kan sangat sedih lah apabila dengar lagi suara-suara pilot yang contohnya Go and throttle up. Roger, go and throttle up. Ini serasa sangat sedih. Terima kasih kerana kamu telah menonton video ini sampai habis walaupun dia ada 2 part. Okey, itu saja cerita saya pada hari ini. Saya harap kamu faham dan kamu tertarik dengan cerita ini. Itu saja cerita daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan bye.